Akhirnya, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim mengeluarkan titah perintah kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki untuk menangkap Ketua Perompak, Ketua Penyamun, Ketua Lanun Tebuan, Ketua Lebah Penyengat Pencuri yang paling kebal dalam Malaysia. Cukup panas. Pengumuman oleh Ketua Negara Malaysia yang very powerful. Buat kali pertama, yang di-Pertuan Agong ke-17 mengisytiharkan bahawa baginda sudah tamat honeymoon dan memberi satu hadiah sebagai simbolik kepada Ketua SPRM, hadiah madu, sebagai signal bahawa SPRM wajib mendengar arahan Agong ke-17 untuk menangkap Ketua Perompak yang paling kaya dalam Malaysia. Teka-teki, teka-tekuk. Siapa yang cerdik dan bijaksana? Cuba anda komen dan jawab. Siapakah lebah penyamun yang mahu ditangkap oleh Agong ke-17 bermula hari ini dalam Malaysia? Siapa boleh jawab, saya bagi hadiah madu 100 kilogram dalam Malaysia. Daulat tuanku. Ini adalah pengumuman yang paling ditakuti oleh seorang bekas Perdana Menteri yang menentang untuk meletakkan SPRM di bawah kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Malangnya, kebangkitan kuasa seorang Raja Melayu Islam yang baru sahaja ditabalkan menjadi di-Pertuan Agong ke-17 tidak dapat dihalang kebangkitan kuasanya. Kerana atas izin kuasa Allah di bulan Ramadan ini, inilah satu-satunya raja yang paling berani mahu menangkap seorang penyamun, penyangak, perompak dan lanun yang paling kebal di dalam Malaysia. Secara peribadi, jika ditafsir dengan kenyataan rasmi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim, ini adalah permulaan perang besar untuk 2 April 2024 bersamaan 22 Ramadan, bahawa baginda sebagai ketua negara mencatat sejarah baharu. SPRM diletakkan di bawah kuasa istana yang di-Pertuan Agong dan tidak boleh dicabar oleh mana-mana penyamun di negara ini. Kerana akhirnya tidak lama lagi semua pegawai SPRM dikerah untuk serbu rumah seorang penyamun, penyangak, perompak dan lanun paling kebal yang kantoi mencuri projek-projek orang Melayu untuk memperkayakan anak-anaknya. Cuba anda komen di bawah video bahaya ini. Siapakah pemimpin perompak, penyamun, penyangak bekas Perdana Menteri yang akan diserbu rumah mereka
bersama anak-anak perompaknya oleh SPRM tidak lama lagi. Siapa boleh jawab? Saya bagi hadiah. Duit trilion US dollar. Pakcik makcik Oto Arung yang dirahmati Allah di bulan Ramadan ini. Pengumuman paling buruk yang kedua untuk para penyamun-penyangak yang menonton video panas ini. Sebentar tadi, Dewan Negara di Parlimen telah meluluskan rang undang-undang polis yang baru pindaan 2024 tahun ini, yang mana secara rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim menjadi orang yang paling berkuasa dalam polis di Raja Malaysia. Ya, selama ini PDRM dan SPRM terletak di bawah kuasa politik yang dikawal 100% oleh seorang bekas Perdana Menteri yang cukup kebal merompak di negara ini. Apabila rang undang-undang polis pindaan tahun 2024 yang terbaru ini diluluskan di Dewan Negara, maka ia adalah tanda-tanda bala yang diturunkan oleh Allah ke atas seorang bekas Perdana Menteri. Beliau dan anak-anak penyamunnya bersama 7 keturunan perompaknya akan ditangkap oleh 2 agensi penguatkuasaan undang-undang yang dikawal sepenuhnya secara mutlak oleh Yang di-Pertuan Agong. Soalan cepu mas. Siapakah bekas Perdana Menteri yang secara rasmi hilang kuasa dalam institusi PDRM dan institusi SPRM di negara ini setelah Yang di-Pertuan Agong berkuasa mutlak untuk mengawal kedua-dua agensi penguatkuasaan undang-undang yang very powerful untuk sumbat seorang bekas Perdana Menteri ke dalam penjara rakyat? Tinggalkan komen dan jawapan anda di bawah video kontroversi ini. Selain itu, saya ingin menarik perhatian 33 juta rakyat tentang kenyataan rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong ke-17, yang mana kerajaan baginda akan memerangi rasuah habis-habisan di seluruh negara. Di dalam platform media sosial saat ini, pengumuman oleh Yang di-Pertuan Agong ke-17 ini membuatkan seorang bekas Perdana Menteri seperti cacing kepanasan, meroyan macam orang gila kena sawan bawi bersama cyber troopers-nya. Mereka marah dan sangat marah apabila Yang di-Pertuan Agong ke-17 mengisytiharkan perang habis-habisan ke atas seorang bekas Perdana Menteri, perompak, penyamun, penyangak, lanun, pengkhianat, petualang yang paling wanted dalam Malaysia untuk tahun 2024. Teka-teki, teka-tekuk. Cuba anda jawab dan komen siapakah bekas Perdana Menteri yang kaya raya bersama anak-anak bilioner perompaknya meroyan macam orang gila hari ini mendengar pengumuman oleh Agong ke-17 yang mengisytiharkan perang habis-habisan ke atas perasuah penyamun penyangak di negara ini. Mari saya bocorkan rahsia. Ramai orang tidak tahu seorang bekas Perdana Menteri bersama anak-anak bilioner penyamunnya bersama 7 keturunannya akan ditangkap oleh SPRM dan didakwa dalam Mahkamah Malaysia
tidak lama lagi. Bermula bulan April ini, apabila SPRM dan PDRM diletakkan di bawah kuasa mutlak Yang di-Pertuan Agong, maka sudah tidak ada peluang untuk seorang bekas Perdana Menteri bersama anak-anaknya untuk lari daripada mahkamah, untuk lari daripada hukuman penjara rakyat, untuk bebas merompak memperkayakan 7 keturunannya. Bertitik tolak daripada perkara tersebut. Saya ingin katakan, seorang bekas Perdana Menteri bersama anak beranak penyamunnya dalam kedudukan yang sangat bahaya. Saya menerima satu maklumat sulit, satu rahsia sulit dan intelligent briefing. Apabila SPRM dan PDRM dikuasai sepenuhnya oleh Yang di-Pertuan Agong ke-17, maka sudah tidak ada peluang lagi untuk seorang bekas Perdana Menteri bersama anak-anak penyamunnya menikmati kekebalan undang-undang di negara ini dengan kerja-kerja merompak sampai licin untuk membangkrupkan negara. Dan dengan pengisytiharan perang oleh Agong ke-17 ke atas penyamun, penyangak, perompak, lanun paling kebal nombor 1 dalam Malaysia, ia membuktikan Sultan Ibrahim membuatkan seorang Perdana Menteri terkencing-kencing ketakutan tercerit-berit keluar tahi ketakutan ditangkap bersama anak-anak bilioner penyamunnya. Perdana Menteri ini berkuasa berpuluh-puluh tahun tetapi sekarang sudah tidak berkuasa. Ini adalah transisi, adalah peralihan kuasa yang cukup mengejutkan dan mengerikan. Seorang bekas Perdana Menteri yang paling powerful dalam Malaysia gagal menghalang Sultan Ibrahim menjadi Agong ke-17 sehingga menyebabkan institusi SPRM dan institusi PDRM telah berjaya dikawal semula dan dikuasai semula oleh seorang raja yang sangat berkuasa, iaitu Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Daulat tuanku. Saya masih ingat satu ketika dahulu, bermula dari tahun 2016 sehingga tahun 2022. Institusi PDRM telah disalahgunakan oleh seorang bekas Perdana Menteri dan beberapa Perdana Menteri sebelum ini untuk menyerbu rumah saya secara politik tanpa ada waran tangkap. Saya ditangkap secara politik walaupun tidak ada melakukan jenayah. Ketika itu, institusi polis dikerah dan dipaksa oleh seorang bekas Perdana Menteri untuk menangkap sesiapa sahaja rakyat yang menghalangnya merompak bersama anak-anaknya dalam Malaysia. Tetapi kini, kun fayakun atas izin kuasa Allah, PDRM tidak lagi boleh ditunggang oleh seorang bekas Perdana Menteri untuk agenda politik peribadinya bersama anak-anak penyamunnya kerana sebentar tadi Parlimen, iaitu Dewan Negara Yang Mulia, meluluskan rang undang-undang polis pindaan terbaharu tahun 2024 untuk melantik Yang di-Pertuan Agong sebagai aktor yang paling berkuasa dalam penguatkuasaan undang-undang institusi polis Diraja Malaysia. Daulat tuanku. Tun, oh Tun, apa sudah jadi? Agong ke-17 sudah mula tiup semboyan memerangi perompak penyamun-penyangak yang paling kebal dalam Malaysia. What happened, Tun?
Agong ke-17 telah berjaya menguasai semula institusi PDRM dan SPRM sehingga Tun tidak dapat berkata apa-apa hari ini. Kenapa Tun senyap? Kenapa Tun tutup mulut? Katanya Tun tak takut mati, tak takut masuk penjara. Lawan Sultan Johor yang kini menjadi Agong ke-17. Show me your power. Kami mahu tengok sejauh mana Tun berani merompak negara Malaysia di hadapan Agong ke-17. Kata pengikut-pengikut Tun dalam TikTok, saya baca komen sebentar tadi, katanya Sultan Johor takut dengan Tun. Kata macai-macai cyber troopers yang dibayar oleh Tun dalam TikTok, ada berani ke nak tangkap Tun? Kenapa ni menggelabah ketakutan kelengkabut huru hara tunggang terbalik dalam TikTok? Belum lagi kena ambush oleh Agong ke-17. Belum lagi pakai baju oranye SPRM. Belum lagi ni didakwa dalam mahkamah. Sudah kelengkabut Tun dengan pengikut-pengikut penyamunnya. Tun berani kerana benar, takut kerana salah. You are in dangerous position. Inilah kelemahan Tun. Bila kita bongkarkan kes-kes rompakan Tun, bila kita bersuara, bila kita memberi kritikan membina kepada Tun, Tun cepat koyak bersama pengikut-pengikutnya. Tun boleh bersuara, kita rakyat tidak boleh bersuara untuk mengkritik Tun. Dan inilah hipokrasi politik yang menjerut kepala Tun sendiri. Kerana dia fikir, Tun fikir, dia adalah raja segala raja dalam Malaysia yang bebas merompak. Tun fikir dia adalah ketua mafia yang sangat kebal dalam Malaysia. Tun fikir dia adalah Tuhan dalam dunia ini yang mempunyai lesen besar untuk mencuri harta negara bagi memiskinkan orang Melayu yang semakin miskin. Tetapi ironinya, untuk 22 Ramadan hari ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengajar Tun untuk sedar bahawa di atas bumi ini hanya Allah yang Maha Kuasa. Tun tidak ada kuasa. Pengumuman oleh Agong ke-17 adalah selari dengan kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Allah mengajar Tun di bulan Ramadan ini bersama 7 keturunannya bahawa mereka tidak ada kekebalan di atas bumi Allah ini untuk bebas merompak untuk memperkayakan diri bagi menghancurkan watan ini dan bagi menghancurkan rakyat Malaysia. Adalah satu dosa besar dan satu jenayah besar. Merompak, mencuri harta rakyat Malaysia dan harta negara ini untuk memperkayakan diri Tun dan anak-anaknya, pakcik, makcik, otok aro. Maka saya tidak terkejut apabila Agong ke-17 dengan sangat berani mengeluarkan titah perintah depan ketua SPRM untuk menangkap Tun dan anak-anak bilioner penyamunnya dalam Malaysia. Saya tidak terkejut apabila rang undang-undang Akta Polis Pindaan Baharu tahun 2024 yang diluluskan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara hari ini menjadi satu dinamik percaturan kuasa baru. Agong paling berkuasa dalam institusi PDRM dalam Malaysia selepas kejatuhan empayar kekuasaan Tun bersama anak-anak bilioner penyamunnya yang tumbang PRU15. Pakcik makcik otok aro, inilah kebenaran yang saya maksudkan. Tun dan anak-anak bilioner penyamunnya tak dapat tidur malam dengan nyenyak, mandi pun tak basah.
makan pun tak kenyang. Terbayang-bayang penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Kerana Agong ke-17 adalah satu-satunya raja yang berani untuk menangkap Tun dan anak-anak billionaire penyamunya yang sangat kebal selama ini dalam negara Malaysia. Selamat maju jaya Tun dan anak-anak billionaire penyamun Tun yang menonton video panas ini. Beberapa tahun lalu, Tun menghantar ejen politiknya untuk memfitnah raja-raja di depan mata saya. Saya cuba diumpan dan diperangkap oleh Tun dan ejen-ejen politiknya di Kuala Lumpur 4-5 tahun lalu. Nama saya dan raja-raja Melayu diheret dalam percaturan politik kotor Tun yang mahu memfitnah raja-raja dengan cara untuk melobi depan mata saya bahawa saya perlu mengkritik raja-raja Melayu tentang skandal rompakan. Tetapi saya menolak tawaran ini walaupun saya dibayar berbilion-bilion US dollar kerana saya adalah rakyat yang setia kepada raja dan negara. Saya tidak mudah diumpan dan diperangkap dengan pangkat jawatan wang bilion-bilion US dollar untuk menyerang atau memfitnah raja-raja Melayu yang tidak bersalah. Sebagai kingmaker baru politik Malaysia, sebagai kingmaker baru politik dunia. Setelah saya menolak tawaran Tun dan ejen politiknya untuk menyerang dan memfitnah raja-raja Melayu Islam, akhirnya kini Agong ke-17 menggunakan kuasa baginda dalam Undang-Undang dan Perlembagaan Tertinggi Negara untuk bertindak menangkap Tun dan anak-anak billionaire penyamunnya yang merupakan dalang utama penyamun besar dalam Malaysia, rompak sampai licin sehingga negara mempunyai hutang trilion-trilion ringgit. Dalam game ini, saya kekal mempertahankan kuasa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu selari dengan sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Saya tahu perkara ini tidak menggembirakan Tun dan anak-anak billionaire penyamunnya. Saya cukup kenal siapakah musuh negara ini, siapakah musuh kepada 33 juta rakyat. Saya cukup kenal siapakah lanun perompak penyamun sebenar di dalam negara Malaysia berdaulat. Maka, saya menyokong penuh pengumuman dan pengisytiharan oleh Kebawah Dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim untuk menangkap Tun dan anak-anak billionaire penyamunnya dalam Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat tuanku Raja-Raja Melayu. Patut mewakili 33 juta rakyat. Akan terus setia kepada raja dan negara. Mempertahankan rule of law di negara ini. Bahawa sudah tiba masanya Tun dan anak-anak billionaire penyamunnya yang berlagak kebal dalam negara Malaysia berpuluh-puluh tahun untuk diheret ke kandang mahkamah rakyat dan disumbat ke dalam penjara neraka rakyat. Allah Maha Kuasa, Tun Madikuti sudah tidak ada kuasa. Checkmate. Masuk perangkap sendiri 100 kali Tun. Game is over. Terima kasih.